سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا العلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وانفعنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. واستحالتي ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام واستحالة الكذب عليهم, dan dipaham daripada Muhammadur Rasulullah bahawa benarnya para rasul dan mustahilnya dusta di atas mereka. Wa illa lam yakunu rusulan umana'a, jika tidak demikian maka tiadalah mereka itu rasul-rasul yang amanah bagi Maulana Tuhan kita, al-alimi bil khafiyati, yang maha mengetahui dengan segala yang tersembunyi, jalla wa azza. Wastihalatu fi'lil manhiyat, dan difaham juga mustahil melakukan segala yang dilarang, kulliha, semuanya. Li'annahum ursilu, kerana mereka diutuskan, liyu'allimun nas, untuk mengajar manusia, biaqwalihim, dengan perkataan mereka, wa af'alihim, perbuatan mereka, wa sukutihim, dan diamnya mereka. Fayalzamu, maka lazim, maka wajib, alla yakuna fi jami'iha, bahawa tiadalah pada sekaliannya itu mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza. Wajiblah pada sekalian perbuatan dan perkataan dan diamnya itu perkara yang menyalahi bagi suruhan Tuhan kita, alladzi ikhtarahum, yang telah memilih mereka, ala jami'il khalqi, di atas sekalian makhluk, wa aminahum ala sirri wahyi, dan mengamanahkan mereka di atas rahsia wahyunya. Qala al-Imam al-Bajuri rahimahullah, qawluhu wastihalatul kadhibi alaihim, dan mustahil dusta ke atas mereka. Itu qauluhu itu min atfil lazimi ala manzum, daripada ataf yang lazim atas manzum. Ataf yang lazim atas manzum, makna istihalah kadhib ni lazim. Lazim daripada apa? Mana manzumnya? Manzumnya mana? Sidqi, wujub sidqi, li'annahu, kerananya mana? Mustahil dusta itu yalzamu min wujubis sidqi, lazim daripada wajib benar, istihalatul kadhibi, lazim mustahil dusta, kama la yakhfa. Bila wajib benar, wajib Nabi ini benar, maka lazim daripada wajib benar mustahil dusta. Maka mustahil dusta itu lazim, wajib benar itu malzum. Tadi mula-mula sebut yukhadhu minhu wujubu sidqi, sebut dah wajib sidik. Dan lepas tu pula dikata pula wastihalatul kadhib. Istihalatul kadhib atah kepada wujub sidqi. Ni atah lazim di atas malzum. Wa qawluhu wa illa lam yakunu ila akhirih, ay wa illa yajibu sidqu. Betul ke wa illam? Wa illa, jika tidak wajib, jika tidak wajib benar bagi mereka dan tidak mustahil dusta di atas mereka, lam yakunu, nescaya tiadalah mereka itu, lam yakunu rusulan umana, rasul-rasul yang dipercayai, yang kepercayaan. Dalam kitab sebut rusulan umana, yang kepercayaan. Kemudian kata dia
wa illa yajibu sidqu lahum wa yastahilu kadza alaihim lam yakunu ila akhirih. Wa wajhu dzalika, wajah yakni munasabah demikian itu. Apa wajah? Apa kaitan? Wajah ni maknanya berkaitan. Apa kaitan kalau tak tidak betul, tidak wajib benar dan tidak mustahil dusta tu, maka mereka itu tiadalah mereka itu rasul yang dipercayai oleh Tuhan. Wa wajhu dzalika anna Allah Ta'ala, wajah demikian itu bahawa Allah Ta'ala qad akhbara bisidqihim, bahawa Allah telah memberitahu dengan benarnya mereka. Tuhan dah khabar, Tuhan dah akui kebenaran para rasul. Macam mana Tuhan akui itu? Bi khalqil mu'jizah ala aidihim, dengan Tuhan menjadikan mukjizat berlaku pada tangan mereka. Mereka diberi mukjizat. Jadi mukjizat itu sebagaimana terdahulu nazilatun manzilata qaulillah sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Mukjizat itu seakan pengakuan Tuhan bahawa hamba aku ini benar. Bila dia dakwa, tiba-tiba Tuhan apa yang diminta oleh musyriki ataupun pihak-pihak yang musuh itu minta buat perkara pelik berlaku. Tuhan tunjukkan perkara yang pelik, menunjukkan seakan itu pengakuan pada Allah. Okey, itu bukti benar mereka. Allah sendiri yang memberitahu bahawa benarnya mereka dengan cara mukjizat. Wa yajibu an yakuna khabaruhu ta'ala, maka wajiblah pemberian khabar Tuhan tu, pemberitahuan Allah itu ala wafqi ilmihi, mengikut ilmu Tuhan, berbetul dengan ilmu Tuhan. Bila Tuhan beritahu, Tuhan khabar Nabi ni betul, Tuhan khabar Nabi betul dengan cara Tuhan beri mukjizat, maka tentulah apa yang Tuhan khabar tu betul dan bertepatan dengan ilmu Tuhan, dengan pengetahuan Tuhan. Wa huwa alimun bikulli syai', dan dialah Allah yang maha mengetahui setiap sesuatu. Bila gitu, fayalzamu min dzalika, maka lazim daripada demikian itu wujubus sidqi lahum, lazim wajib benar bagi rasul, wastihalatul kadhibi, dan mustahil dusta di atas mereka. Itu kaitan dia. Qauluhu al-alimi bil khafiyat, yang maha mengetahui dengan segala yang tersembunyi. Qauluhu itu isyaratun, isyarat, ila bayani wajhil mulazamati, kepada menerangkan wajah mulazamah, wajah munasabah, lazim berlazimah. Lazim daripada ni apa wajahnya, apa jalan kelaziman tersebut. Fi qawlihi wa illa lam yakunu ila akhirih. Apa lazim berlazimah, apa kaitan tu? Dari aspek mana perkaitan? Ini mengisyaratkan kepada menerangkan aspek perkaitan itu. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Al-alim bil khafiyat, yang mengetahui dengan perkara yang tersembunyi. Maknanya Tuhan tahu segala dalam ilmunya bahawa Nabi ni benar. Baru tu Allah Ta'ala, kerana itu Allah Ta'ala beri mukjizat. Maka dengan itu wajiblah benar atas Rasul dan mustahil dusta. Okey, wal khafiyat, apa maksud khafiyat? Ghawamidul umur, perkara-perkara yang rumit. Bahasa Melayu dah tu. Ghawamid, rumit, perkara yang payah, perkara yang susah, sukar atau tersembunyilah tersebut. Perkara haluh-haluh. Wa mushkilatuha, dan perkara muskil makna yang sukar. Itu khafiyat. Hadza masailun khafiyah, hadhihi mas'alatun khafiyatun ala tullabil ilm. Ini masalah yang payah, yang tersembunyi, yang haluh-haluh di atas pelajar-pelajar. Contoh khafiyat. Jadi khafiyat itu ghawamidul umur, perkara rumit-rumit, perkara haluh-haluh. Wa mushkilatuha, dan perkara yang muskil, yang iskal, yang payah-payah, sukar. Wala yakhfa, dan tidak tersembunyi lagi. Makna jelaslah bahawa annahu idza kana aliman bil khafiyat,
bahawa Allah Ta'ala jika dia itu maha tahu dengan segala yang tersembunyi, kana aliman bil jaliyati zahirati min babi aula, maka adalah dia mengetahui dengan perkara yang jelas-jelas, yang zahir-zahir, dari babin aula, min babin aula, dari bab yang lebih utama. Hak umumi, hak payah pun dia tahu, hak suka, hak senang, hak mudah, hak jelas lagi Tuhan tahu. Okey, jadi susah payah senang jelas itu wa taqsimul umuri ila khafiyatin wa jaliyatin, pembahagian perkara kepada perkara yang tersembunyi dan perkara yang jelas itu innama huwa binisbati ilaina, itu nisbah kepada kita. Nisbah payah suka perkara yang tersembunyi atau jelas itu nisbah bagi kita. Wa amma binisbati ilaihi ta'ala, adapun nisbah bagi Tuhan, fakullul umuri jaliyatun ala haddin sawa, adapun bagi Allah Ta'ala segala perkara itu jelas atas Allah Ta'ala, sama sahaja, ala haddin sawa, atas jalan sama, tidak ada tersembunyi atas Allah Ta'ala. Hak kita kata sembunyi itu nisbah kita. Qauluhu wastihalatu fi'lil manhiyat, dan mustahil melakukan perkara yang terlarang, kulliha, ai perkara yang terlarang tu apa? Ai al-syamilati lil khiyanati wal kitman, yang merangkumi perkara khianat dan juga kitman, menyembunyikan. Wa yalzamu min istihalatil khiyanati, dan lazim daripada mustahil khianat, lazim daripada mustahil khianat, wujubul amanah, wajib sifat amanah. Bila kata sabit Tuhan mustahil khianat, maka wajib amanah, kerana amanah tu lawan bagi khianat. Wa min istihalatil kitman, dan lazim daripada mustahil menyembunyikan, wujubut tabligh, lazim pada itu wajib Nabi ini bersifat dengan tabligh, menyampaikan. Wa qad sarraha qablu, dan telah menjelaskan secara jelas, telah menyebut secara jelas, qablu ai qabla hadha, sebelum pada ni. Musannif telah sebut sebelum ni bi wujubis sidqi, dengan wajibnya benar, wastihalatil kadhibi, dan mustahil dusta. Wajib benar, mustahil dusta, sebut dah kan, yukhadhu wujubis sidqi wastihalatil kadhib. Sebut sewajib, semustahil. Lepas tu mustahil perkara yang dilarang. Mustahil perkara dilarang ni masuk dua, khianat dan kitman. Yang lazim daripada itu wajib amanah dan wajib tabligh. Wala'allal musannifu, dan boleh jadi musannif, innama fa'ala dhalika, hanya saja melakukan demikian itu, li'anna madarar risalati, kerana fokus tujuan atau fokus risalah itu alal ikhbar anillah, ialah tentang pengkhabaran daripada Tuhan. Risalah-risalah, hatta makna kerasulan atau istiqaq risalah itu utusan ni berkait dengan pengkhabaran daripada Allah. Jadi kerana fokus risalah ini, tujuan utama ialah tentang mengkhabarkan apa yang daripada Allah. Dari kerana itu musannif buat demikitu. Fahtaja, maka berhajat musannif ila dzikri ma yata'allaqu bil khabar, berhajat musannif menyebut perkara yang berkaitan dengan khabar. Apa dia? Wa huwa sidqu wal kadhibu, iaitu benar dan juga dusta, bil mutabaqah, dengan jalan mutabaqah. Apa mutabaqah? Apa mutabaqah? Dalam mutabaqah apa? Dalam mutabaqah ni apa? Apa maksud mutabaqah? Lawan bagi iltizam. Nah, dalam mutabaqah ni makna sebut secara tersurat lah. Bahasa terjemah Melayu makna
Dari kerana itu musannif sebut secara tersurat, sebut betul dalalah mutabaqah, bukan memada dengan dalalah iltizam saja. Lazim daripada benar, mustahil dusta. Tak, dalam masalah ni dia sebut apa? Dia sebut wujub sirki, dia sebut. Patutnya faham daripada wujub sirki, lazim daripada itu mustahil kazib. Mustahil kazib disebut secara mutabaqah, maknanya disebut juga. Sebab apa? Perbuatan dia itu kerana madar ar-risalah ala al-ikhbar. Bila ikhbar, maka dia sebut jelas benda yang berkaitan dengan ikhbar, iaitu as-sidqu dengan kadhib. Maka dia tidak guna secara, dia tidak takbir atas jalan dalalah iltizam. Tak. Dia takbir dengan secara dalalah mutabaqah, dengan maksud disebut satu-satu. Kalau iltizam maknanya cukup dia kata wujub syirki, cukup. Faham daripada itu istihalatul kadhib, tapi tak dijelaskan wastihalatul kadhib. Kerana apa? Itu kata la'alla al-musannif innama fa'ala dhalika li'anna madar ar-risalah 'ala al-ikhbar 'anillah fahtaja ila dhikri ma yata'allaqu bil khabar wa huwa sidq wal kadhib bil mutabaqah. Dia buat sebut secara jelas. Apa nama ni? Sidik, lawan ni apa? Khianat. Sebut jelas-jelas. Bi khilafi ghairihima, bersalahan dengan selain daripada sifat ini, sidik dengan kadhib ini. Dalam bab tu dia sebut secara bukan secara langsung dah. Wa aidan, dan juga al-lafzul ladzi dzakarahu, lafaz yang disebut oleh musannif, yadullu ala mustahilaini, menunjuk atas dua perkara yang mustahil. Apa dia? Wa huma al-khiyanatu wal kitman. Al-khiyanatu wal kitman. Wa ala wajibaini, dan atas dua perkara wajib. Wa huma al-amanatu wat tabligh. Amanah dan tabligh. Mana? Lafaz mana? Istihalatu wal lafzul ladzi dzakarahu. Wal lafzul ladzi dzakarahu. Lafaz mana tu? Istihalatu fi'lil manhiyat. Lafaz manhiyat, istihalatu fi'lil manhiyat. Iaitu istihalatu fi'lil manhiyat itu lafaz yang disebut oleh musannif menunjuk atas dua mustahil. Bila sebut mustahil melakukan perkara dilarang, apa perkara dilarang tu? Khianat dan menyembunyikan. Dan juga faham daripada mustahil khianat, mustahil menyembunyikan, faham dua hak wajib pula. Apa dia? Wajib amanah. Bila mustahil khianat, wajib amanah. Mustahil sembunyi, wajib tabligh. Fakana akhsara min dzikril wajibain summa mustahilan. Itu lebih ringkas dari sebut dua sifat mustahil, wajib, kemudian dua sifat mustahil. Tengok dia dah sebut selesai, sebut wastihalatu fi'lil manhiyat. Adalah tu gabung dah tu. Dua wajib, dua mustahil tu. Lebih ringkas. Fakana akhsara min dzikril wajibaini thumma al-mustahilaini. Kemudian kata dia qauluhu bi aqwalihim, dengan perkataan mereka. Kerana Nabi diutus, para rasul diutus untuk mengajar mereka dengan mengajar manusia dengan perkataan mereka. Ai ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Wa qauluhu wa af'alihim, dan perbuatan mereka. Dia ajar manusia dengan perbuatan mereka. Ai ka tawaddu'ihi sallallahu alaihi wasallam, seperti berwuduknya Nabi, wa ghuslihi, dan mandi Nabi. Itu ajar dengan perbuatan. Qauluhu wa sukutihim, dan dengan diamnya mereka. Ai ka sukutihi sallallahu alaihi wasallam an ibn Umar lamma qala bi hadratihi, apabila Ibnu Umar kata di depan ni, Ibnu Umar kata depan ni, Nabi diam
Ibnu Umar kata uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kita dua mayat, dua bangkai dan dua darah. Ni Ibnu Umar kata depan Nabi, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. As-samaku wal jarad, ikan dan juga belalang, wal kabidu wat tihal, hati dan juga limpa, hati dan juga limpa. Itu Nabi diam je. Fa aqarrahu sallallahu alaihi wasallam, lalu mengiyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi itu hukum. Wa huwa la yukiru ala khata'in, dan dia Rasulullah tidak akan ikrar, tidak akan mengiyakan atas perkara yang salah. Wa in sadara min ghairi mukallafin, walaupun perkara itu datang daripada hak bukan mukallaf, budak-budak ke. Tak, Nabi takkan mendiam. Kalau salah Nabi akan tegur. Kalau ikutnya budak tak berdosa, dah perlu tegur dah. Nabi salah pun hatta budak-budak buat, hak tak mukallaf buat, Nabi akan tegur. Dia tidak ikrar atas khata'. Kenapa? Li'anna sukuta alaihi, kerana diam Nabi di atas perbuatan khata' itu, di atas perbuatan ghairu mukallaf itu. Illam ya'tham bihi, walaupun mukallaf ghairu mukallaf tu tak berdosa, walaupun bukan mukallaf dia tak berdosa. Lam ya'tham bihi ay ghairu mukallaf, sukut itu anna sukuta yuhimu, yuhimu man jahila, memberi waham akan orang yang jahil, hukma dzalika, jahil akan hukum demikian itu, yuhimu jawazahu. Dah ambil molek. Jawazahu tu maf'ulun bih bagi yuhimu. Jawazahu maf'ulun bih bagi yuhimu. Man jahila hukma, hukma tu maf'ulun bih bagi jahila. Bukan hukma tu yuhimu hukma, yuhimu jawazah. Aku faham yuhimu man jahila hukma, yuhimu hukma, tak, yuhimu jawazah, jahila hukma. Rasulullah SAW la yukiru ala al-khata' wa in sadara min ghair mukallaf, Nabi takkan ikrar perkara salah walaupun datang daripada bukan mukallaf. Kerana diam Nabi di atas perbuatan yang ghair mukallaf buat. Wa illam ya'tham, walaupun bukan mukallaf itu tak berdosa sebab dia budak contohnya. Tapi diam Nabi itu yuhimu man jahila hukma dzalik, akan memberi sangka kepada orang yang jahil hukum perbuatan itu, beri sangka harus buat. Kalau Nabi tak tegur, contoh anak makan tangan kiri, tak tegur kan? Dia tak tegur. Budak mana salah orang makan tangan dia, tapi Nabi tegur juga. Kok orang faham boleh makan. Tak. Okey, na'am istidrak lah. Betul, namun in kana man sadara anhu dzalika kafirun, tapi jika adalah orang yang lahir daripadanya perbuatan itu kafir. Tapi kalau orang buat perbuatan salah itu orang kafir, ulimat mu'anadatuhu, yang diketahui mu'anadatuhu, dia ini makna melawan Nabi, dia ni ingkar kepada Rasulullah SAW. Wal halu la yahtamilun naskha, dan hal situasi itu tidak diihtimalkan berlaku nasakh. Lam yadulla sukutuhu, maka ketika itu tidak menunjukkan diamnya Nabi ala jawazihi, atas harus. Kalau perbuatan itu datang daripada kafir, sadara anhu dzalika, anna man sadara anhu dzalika kafirun, orang yang datang perbuatan tu hak buat tu kafir. Dan ulimat mu'anadatuhu, dan diketahui orang ini orang yang ikar Nabi, orang lawan Nabi. Wal halu, lagi pula hal keadaan situasi itu tidak menanggung berlakunya nasakh. Maknanya
mustahil berlaku nasah lah. Bukan kalau nasah boleh jadi makna ada nasah hukum, tapi tidak, benda tu memang sabit hukumnya gitu, tapi orang kafir buat. Tiba-tiba Nabi diam. Orang kafir buat silap, Nabi diam. Orang kafir buat salah, Nabi diam. Adakah itu dikira sebagai ikrar pada Nabi? Lam yadullu sukutuhu ala jawazi. Tidak menunjukkan diamnya Nabi atas harusnya buat. Macam berlaku pada awal Islam. Tak, orang kafir duduk menyembah berhala, duduk tawaf dalam keadaan yang bertepuk tangan dan seumpamanya. Nampak? Maksiat yang dibuat oleh orang kafir. Nabi diam. Sebab apa? Sebab kalau Nabi larang, tak boleh nak larang tak, Nabi tak ada kuasa. Bahkan orang itu akan mengenakan kesakitan pada Nabi SAW. Nampak? Jadi adakah Nabi diam itu di depan Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi diam tu makna Nabi ikrar? Tak. Tidak. Itu kita faham lah. Cuma dia tafsirkan lagi. Qauluhu fayalzamu alla yakuna ila akhirih. Ai li'annahu, maka lazim bahawa tiadalah pada segalanya itu, segala perbuatan Nabi, perkataan Nabi, diam Nabi itu perkara yang menyalahi suruhan Allah. Ai li'annahu law alimallahu ta'ala, kalau Allah Ta'ala tahu an yakuna fiha mukhalafatun, bahawa ada pada perbuatan, perkataan dan diamnya itu mukhalafatul li amrihi ta'ala, perkara yang menyalahi arahan Allah, suruhan Allah. Kalau Tuhan tahu, lama arsalahum, nescaya tidak Allah Ta'ala utus mereka. Kalau Tuhan tahu, Tuhan tak akan utuslah. Li'u'allimu al-khalqa, Tuhan tidak akan utus untuk mengajar manusia bi aqwalihim, dengan perkataan, wa af'alihim wa sukutihim, perbuatan dan juga diam mereka. Wa illa, jika tidak, lakana Allah Ta'ala amiran bil iktida'i bihim fil tilkal mukhalafah. Jika tidak demikian, nescaya Allah tu dikira menyuruh supaya kita ikut mereka pada perkara yang menyalahi tersebut. Wa huwa batilun, dan ini batil, tak betul. Kerana li'annahu ta'ala la ya'muru illa bil ta'ah, kerana Allah Ta'ala tidak menyuruh kecuali dengan ketaatan. Innallaha la ya'muru bil fahsya, Tuhan tidak menyuruh perkara yang mungkar. Ala sirri wahyihi, atas rahsia wahyunya, atas rahsia wahyunya. Ai ala wahyihi as-sirri, di atas wahyunya yang rahsia. As-sirri itu jadi sifat lah tu, atas wahyunya yang rahsia. Bila begitu, fahuwa min babi idafati sifati li mausuf. Betul tak? Kita lihat benda tu. Min idafati sifati lin mausuf, ada dua tak? Ada dua tak? Min waw waw fa mausuf. Ini ada dua. Bukan idafati sifati lil mausuf. Idafati sifati lil mausuf. Lepas so ada waw, daripada idafat sifat kepada mausuf. Mana sifat? Sifat yang mana? Sir. Sir. Lepas tu mausufnya mana? Wahyihi. Sirri ala sirri, matang tu jangan tengok syarah tu. Sirri wahyihi, sirrun sifat, wahyun mausuf. Bila ikut takdir asal, ala wahyihi asir, asir sifat. Bila kata sirru wahyi, idafat sifat kepada mausuf. Wa yuhtamalu anna al-idafata lil bayan, dan boleh ditanggung juga bahawa idafat tersebut idafat lil bayan. Apa idafat lil bayan? Yang mudhaf itu menerangkan akan hakikat, mudhafu ilaih itu menerangkan hakikat mudhaf. Yuhtamal anna al-idafata lil bayan. Ai, kalau gitu takdirnya kan ala sirrin huwa wahyuhu.
ala sirrin huwa wahyu. Kan matan dia kata sirri wahyi, apa maksud? Allah Ta'ala memberi Allah Ta'ala mengamanahkan mereka atas rahsia wahyunya. Seakan kalau idhafah lil bayan, makna Allah Ta'ala mengamanahkan mereka atas rahsia. Apa itu rahsia? Iaitu rahsia, iaitu wahyunya. Itu dipanggil idhafah lil bayan. Rahsia iaitu wahyunya. Apa rahsia itu? Iaitu wahyunya. Wal muradu bil wahyi huna. Apa maksud wahyu di sini? Al muhabihi, perkara yang diwahyukan. Kerana wahyu itu sendiri ialah perbuatan. Wahyu ihad, ihad tu ialah mewahyukan, sama ada melalui malaikat Jibril. Proses pewahyuan gitu. Itu panggil wahyu. Maksud di sini maksud di sini muhabihi. Muhabihi, benda yang diwahyukan dengannya. Wahwal ahkam, iaitu hukum allati ja'at bihar rusulu, yang dibawa datang oleh para rasul. Qauluhu wa yu'khadhu minhu, dan dipaham daripadanya itu juga. Wallahu a'lam. Berapa kali nak habis dah habis sebelum kita tengok. Seminggu ini. Oh, dah lama dah. Dah esok. Tak pas pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tu? Mustafa. Aida.